Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua viewer di luar sana. Hari ini saya nak buat sedikit video unboxing dan video review power supply unit daripada model Corsair HX1200i. Corsair dari HX series. HX series antara model premium yang dikeluarkan oleh Corsair. Model pertama yang paling premium ialah model EX dan model HX ialah model yang kedua premium. Dan model ini mempunyai kuasa sebanyak 1200 watt. Kenapa beli power supply setinggi 1200 watt ni? Adakah ia berbaloi, adakah ia overkill? Saya akan beritahu sebab-sebab kenapa anda perlu memakai power supply yang berkapasiti setinggi ini di video review dan video unboxing sebentar lagi. Sekarang kita nak tengok ciri-ciri yang ada pada power supply Corsair HX1200i. Ia adalah Platinum Series Power Supply. Dekat sini dia ada tulis High Performance ATX Power Supply 1200 watt. Dekat sini ada label Corsair 10 Year Guarantee, 0 RPM Fan Mode, Corsair Airlink Digital, 80 Plus Platinum Rating, and then dia ada Ultra Low Noise Operation. Dekat sini dia ada 1200 watt of reliable continuous power. Dia ada silence operation at low and medium loads. And then dekat bawah sini dia ada ultra high efficiency. Sekarang kita tengok aksesoris yang ada dekat power supply ni. Sekarang dia ada tulis DC cable set. Dia menggunakan kabel set yang modular, iaitu kabel-kabel ni kita boleh cabut dan pasang dekat power supply tersebut. Sekarang dia akan tunjuk kat sini dia ada satu ATX kabel 24 pin, lepas tu dia ada dua EPS ATX 12 volt kabel. Lepas tu dia ada 8 PCIe, dia ada 16 SATA kabel, dia ada 12 peripherals kabel, dia ada 2 floppy drive cables. So sangat banyak. Bawah kotak ni pun dia ada some information yang I think worth it to show you lah. Sebenarnya dia ada ni hand selected component for superior power signal and low electrical noise. Lepas tu dia ada fluid dynamic bearing fan for near silent operation. Lepas tu dia ada Corsair Link Digital connection for instant performance monitor and rail configuration and fan control directly from your desktop. Sekarang saya nak kongsikan informasi yang ada dekat belakang kotak pula. Apa itu 80 Plus Platinum dan apa itu efficiency graph. Ini adalah agak penting sebelum kita pergi ke topik seterusnya. 80 Plus ni ialah 80 Plus Platinum ni ialah rating yang diberikan kepada power supply. Ada berbagai jenis rating. Jika dia bawah 80 Plus, dia tidak akan diberi rating 80 Plus. Jika 80 Plus dan ke atas, dia akan diberi 80 Plus, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum dan sebagainya. Apa itu 80 Plus? 80 Plus ni ialah power supply yang boleh ataupun mempunyai efisiensi lebih daripada 80%. Bila dekat sistem load 10%, efisiensinya ialah sebanyak 88%. 88% ni agak tinggi untuk rating Platinum 80 Plus Platinum. Jika mungkin anda menggunakan power supply 80 Plus biasa ataupun 80 Plus Gold, ia cuma mendapat mungkin dalam 80-83% untuk efisiensi. Sistem load sebanyak 10%. Kita tengok kat sini, graf ni adalah paling efisien pada nilai 40%. Dia mendapat efisiensi sebanyak 94%. So bila kita tengok kat sini, 40% sistem load untuk power supply bernilai 1200 watt adalah dalam lingkungan 400 watt. Jadi misalnya jika anda tengok anda monitor PSU ni, PSU ni sedang beroperasi dalam lingkungan 400, 300 hingga 400 watt. Ia adalah dalam mode operasi yang paling efisien sekali. Jadi bila dia ada dekat operasi sebanyak 94%, dia cuma menggunakan ataupun kehilangan sebanyak 6% sahaja power loss sewaktu proses conversion daripada power electric plug hingga ke DC voltage. So ini adalah graf yang kita perlu tahu. Satu informasi yang saya nak kongsikan dekat belakang kotak ni ialah 0 RPM fan mode. 0 RPM fan mode ni ialah mode di mana kita tidak menggunakan kipas ataupun kipas tidak berputar di dalam nilai load ataupun nilai watt yang tertentu. Kenapa kita kena ada 0 RPM fan mode ni? 0 RPM fan mode ni ialah mode di mana kita dapat mengelakkan bunyi bising yang keluar daripada
power supply unit. Kenapa orang suka menggunakan power supply yang bernilai 1200 watt dan ke atas adalah kerana mempunyai fungsi 0 RPM fan mode ni. Jika mereka tidak menggunakan power supply dengan kuasa yang lebih daripada separuh, dia mendapat 0 RPM fan mode, kipas tidak akan berputar dan tidak akan menghasilkan bunyi bising. Okey, dekat sini graf ni kita tengok sewaktu penggunaan kuasa ialah pada 0 hingga 450, ia masih lagi tidak menggunakan kipas. Jadi selepas 450 watt penggunaan, barulah ia menggunakan sedikit kuasa kipas dan menghasilkan bunyi bising sebanyak 10 desibel. Selepas tu ia akan berterusan sehingga 650 watt, dan selepas 650 watt, okey, penggunaan kelajuan kipas akan meningkat dan sehinggalah penggunaan kuasa maksimum sebanyak 1200 watt, dan bunyi ataupun kelajuan kipas yang paling tinggi adalah pada 22 ataupun 23 desibel bunyi noise. Jadi 22 dan 23 desibel ni adalah masih rendah nak dibandingkan dengan bunyi kipas yang biasa, iaitu biasanya prosesor punya kipas ialah sebanyak dalam 30 hingga 50 desibel. Untuk prosesor punya kipas yang berkelajuan tinggi dan mempunyai saiz yang kecil, ia boleh mencapai sehingga 50 hingga 120 desibel. Jadi 22, 23 desibel ni adalah masih rendah, near to silent operation. Kita buka dulu power supply ni. Okey. So actually power supply ni saya beli ialah power supply yang used condition. It's not a new condition lah. So ini ialah kotak dalam dia. So kita boleh buka untuk tengok isi dia. Okay. Now kita ada receipt. Okay. So dekat ni. Okay. Ini ialah unit, berapa unit yang mereka ada. Dia ada 83 unit. Dia ada unit price masa dia ni ialah RM1,030. Lepas tu dia beli power supply ni pada tahun 2016. So subtotal yang dia orang beli ialah ni. So yang ini ialah nombor siri untuk power supply yang saya dapat sekarang ni lah. Lepas tu ni ada user manual. So kita ada warranty guide. Lepas tu safety information card. Okey, sangat berat. Okey, lepas tu kita ada kat sini, kita ada cable tie. Okey. Cable tie dengan logo powered by Corsair. Kita akan tengok ni sebentar lagi. Okey. Use cable. PCIe punya kabel. Okey, 6+2. Dua konektor. Okey, panjang. Kita ada kabel yang sama. Tapi yang ini dia ada lagi banyak konektor. Dia ada 3 output, 4. So kalau kita nak tidy, kita pakai yang ni lah. Kalau kita nak extra, macam kita nak pakai dual GPU, dan kita pakai yang ni. Ada 4+4. Dan ada this one. Okay. Not really nice lah actually, sebab kita dah ada kabel ni terpotong kan. Tapi so far kabel ni takkan gerak-gerak lah. So tak menjadi begitu masalah lah. I think ini untuk part yang masuk ke dalam PSU. Okay. So agak ada cacat sikit lah kat sini. So 5 wayar. So betul. Untuk SATA. Okay, ni pun SATA juga. Ada satu keluar ke 1, 2, 3, 4 juga. And then kita ada 1, 2, 3, 4 juga SATA. So banyak betul kabel SATA. So power kabel SATA tak payah beli dah. Memang cukup. CPU juga 4 standard Molex. Standard Molex lagi. Standard Molex lagi. PCIe kabel. Yang ini masih cantik lagi lah. Ini ialah Corsair Link. So yang ini masuk dekat PSU, yang ini masuk dekat USB port. So kita boleh monitor condition kita punya power supply, kita punya kipas, kita boleh ubah configuration.
Lepas tu kita boleh buat multi-link atau multi-single rail atau multi-rail. Nanti akan saya bagi tahu juga nanti apa function tu. Lepas tu kita boleh monitor power kita punya output, kita punya input berapa, kita boleh tengok efficiency, kita boleh control kipas semuanya. Okay, so ini untuk floppy disk, 2 converter untuk floppy disk, dan ni lampu. Mungkin untuk crosshair link punya function, so kita tengok nanti. So far saya dapat dengan harga RM400. So bagi saya still okay lah dengan condition yang ada ni. Kalau you want to have a perfect condition, memang susah lah. Boleh dapat tapi susah lah. Tapi of course saya tengok dekat sini kabel pun masih ada yang masih cantik dan tak semua kabel pun rosak. Tak adalah rosak pun, cuma dia punya pin ni semua banyak yang patah. Okay, kita dah habis tengok part kabel. Now kita tengok dia punya PSU. So sebelum kita tengok PSU dia, saya tunjuk kat sini. Kita ada Corsair punya stiker, dan kita ada extra screw dan cable type. Okay, exclusive by Corsair. Okay, now kita tengok pada PSU dia pula. Okay, so ini dia power supply unit. First ini dia agak rusty sikit dan kotor sikit. Ada rust sikit. Okay. Dia tengok dekat sini, dia ada satu stiker warranty, dia belum buka lagi. So which means PSU ni still under warranty, sebab kat sini pun ada satu skru. So far still okay. Just ada karat lah. Okay. Looking at the condition dengan harga dia, I think okay lah, not bad lah. Sekarang kita nak tengok dia punya output dia. Okay, peripheral yang SATA ada 6, PCIe dan CPU kita ada 6, dan untuk 24 pin ATX kita ada 1. Okay, so yang ini kita tengok tadi. So kita ada digital crosshair link dengan soket dia ni. So kita ada crosshair link punya kabel. Kita try Okay, it fit, no problem. So ini satu lagi kabel tadi. So I think kabel ni untuk pergi ke crosshair punya peripherals punya LED and PWM punya modul. So mungkin benda ni akan digunakan untuk control fan dekat dalam satu sistem. So you boleh connect ni pergi dekat Corsair punya central PWM modul yang digunakan untuk connect banyak kipas. Gunakan yang ini. So yang ini akan terus ke motherboard untuk control semua peripherals ataupun semua kipas yang connected using this socket lah. Kenapa anda perlu menggunakan power supply 1200 1200 watt? Okey, anda rasa memang macam okey, 1200 watt adalah sangat overkill untuk satu komputer yang kita gunakan harian, yang kita nak gunakan untuk as personal computer. Jadi kenapa kita nak kena pilih HX1200 ni dan berbanding dengan power supply yang sekarang ada kat market bawah RM200 dengan watt dalam 500 watt hingga ke 700 watt. Okay guys, beberapa sebab kenapa anda perlu memilih power supply yang berkuasa tinggi berbanding power supply yang berkuasa serendah 500 watt ataupun 700 watt. Kita tahu power supply tu sudah cukup penggunaannya. Bila kita pergi ke
website penggunaan untuk kalkulator untuk penggunaan device-device kita, yang saya sendiri pergi, saya dapati maksimum penggunaan saya untuk device-device yang saya dah masukkan dekat dalam website tu adalah sebanyak 850 watt. Jika saya membuat pengiraan sendiri menggunakan kalkulator, saya tambah setiap komponen yang saya nak pakai berdasarkan nilai watt dia, saya cuma dapat dalam 450 watt maksimum. Okey. Jadi itu ialah untuk setup komputer yang saya ada sekarang lah. Website yang graphic card yang saya gunakan juga menyarankan saya menggunakan power supply sebanyak 500 hingga 600 watt, saya tak ingat. Tapi kenapa saya nak menggunakan power supply yang berwatt sehingga 1200 watt? Kebiasaannya orang beli power supply berkuasa tinggi ni ialah dia nak menggunakan power supply tanpa ada bunyi, which mean power supply ni kebiasaannya minimum is 40%. Jadi bila dia penggunaan dia bawah daripada 400 watt, kipas ni tidak berputar. Maksudnya anda dah kurangkan satu kipas dekat dalam awak punya sistem untuk mengurangkan gangguan bunyi. Okey. So, itu adalah tujuan utama kenapa orang guna HX120 ataupun power supply yang berkuasa tinggi. Okey. So, lagi satu, kenapa anda gunakan HX120 ni? Okey. So, HX120 ni dia ada satu function yang kita boleh configure dekat dalam Corsair Link ni, Corsair Link digital ni dekat dalam PC, dekat dalam dia punya application, iaitu kita boleh set multi-rail ataupun single rail operation. Okey, apa itu single rail dengan multi-rail operation? Okey, let's say kita tengok kita punya soket ni. Single rail operation dia akan ada limitation. Okey, bila kita buat bila kita buat single rail operation, semua port ni yang kita hantar kepada kita punya peripherals dekat kita punya motherboard dan semua dekat dalam komputer, dia boleh supply unlimited power amp. Berapa banyak amp pun dia tak akan control. Jadi satu port ni awak boleh hantar sampai 85 amp, sampai sehingga 1200 watt of power. Okey, kalau anda buat sistem yang menggunakan sangat awak overclock ke ataupun awak gunakan multiple graphic card, anda memerlukan power yang banyak, satu port ni boleh hantar sehingga 85 watt. 85 amp atau lebih dengan 1200 watt kuasa. Okey, dan satu mode lagi ialah mode multi-rail. Multi-rail ialah bermaksud satu rail ni akan ada limitasi. Okey, setiap satu rail ni Corsair set. Okey, dekat dalam apps tu kita boleh set berapa kita nak limit kita punya setiap rail ni, berapa kita nak limit kita punya amp draw dia. Maksudnya kalau kita pakai let's say satu slot ni untuk graphic card kita boleh draw current sampai 50 watt, kita boleh set ke 50 watt. So by default dia akan set semua port ni kepada 40 watt. Okey, 40 amp. So 40 amp sangat besar. Okey, 40 amp adalah current yang sangat besar. Okey, sekiranya anda guna satu hard disk tu baru menggunakan dalam 2 amp power, 10 watt 2 amp power. So untuk dapatkan 40 amp anda perlu gunakan sebanyak 20 biji hard disk untuk pasang untuk dapatkan 40 amp limit. Tapi untuk graphic card itu lain. Graphic card amp draw dia memang tinggi. Kadang-kadang kalau awak gunakan graphic card yang lama-lama ni, ATI AMD punya graphic card tu utamanya, dia akan draw current yang banyak, mungkin lebih daripada 40 amp. Okey, so bila graphic card tu draw lebih banyak amp power daripada ni, dan kita tak ada limitation dekat sini, so power yang dia boleh draw tu boleh merosakkan komponen-komponen yang lain. Contohnya bila graphic card tu dia orang tak buat limit, katalah sebelum ni computer association yang set up standard untuk komputer ni, dia dah set PCIe tak boleh lebih 75 watt. Tapi disebabkan power usage graphic card AMD ni yang terlampau tinggi, dia boleh lebih daripada 75 watt daripada PCIe tu, soket tu sendiri. Jadi untuk mengelakkan masalah-masalah yang berlaku apabila kita overdraw current ni yang boleh merosakkan komponen-komponen lain dekat dalam komputer kita, kita boleh set multi-rail setting on. Okey,
Jadi multi-rail tu sangat bagus. Dia adalah safety features, power supply unit ada. Jadi kalau ada tu guna on, so sebelum apa-apa berlaku dia detect awal. Okey, sama ada macam awak gunakan satu peripheral SATA ni, awak guna sampai banyak-banyak sangat komponen. Lepas tu dia dah lebih 40M. Contohnya masukkan RAID controller, lepas tu masukkan server punya komponen. Jadi dia banyak dan satu reel ni boleh sampai lebih daripada 40 watt. Dia akan cut automatically, shut down the PC, dan awak kena configure balik wayar, ataupun jika berlaku any shortage ataupun litar pintas, awak akan detect awal sebelum current yang diberikan tu lebih daripada 40M dan merosakkan komponen-komponen lain. Katalah awak ada satu komponen short, tiba-tiba komponen tu dia require power lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Okey, dia minta sampai 80M, 70M, 80M, dan ia akan membebankan komponen-komponen yang lain, dan komponen-komponen lain pun hangus dengan wayar-wayar sekali hangus. Okey, so basically multiple rail setup tu adalah sangat bagus dan dia ada dekat power supply jenis yang macam ni. Dan satu lagi, apa ciri-ciri yang paling penting yang saya paling suka dekat power supply ni, dan kenapa saya memilih power supply HX120 ni daripada Corsair, ialah bagaimana power supply ni mengatasi masalah voltage ripple. Okey, katalah power supply anda gunakan 450 watt. Okey, 450 watt ni ialah orang cakap more than enough lah untuk personal computer yang biasa kan, tak gunakan dual graphic card, tak gunakan latest graphic card and something. Anda akan menggunakan 70%, 80% kuasa yang boleh disalurkan oleh power supply tu. Jadi maksudnya bila anda salurkan kuasa sebanyak 80%, 90%, power supply tu dah ke tahap maksimum dan ia akan menjadi banyak voltage ripple. Voltage ripple ni maksudnya bila anda supply komponen tu dengan nilai 12 volt, dia akan ada macam kalau kita tengok dekat wavelength, kalau kita tengok dekat dia punya supply, dia tak stable. Maksudnya dia turun naik sehingga menyebabkan komponen tu tidak stabil. Okey, so voltage ripple ni sangat bahaya. Makin tinggi awak gunakan power supply watt tu, makin tinggi voltage ripple tu. Okey, so bila anda menggunakan power supply yang rendah, let's say 500 watt untuk komputer yang mungkin guna maksimum 500 watt, jadi voltage ripple tu sangat tak boleh nak control. Lagi-lagi kalau anda guna power supply yang lagi low grade, okey, yang bukan 80 plus platinum misalnya. So apa bahayanya voltage ripple tu? Okey, so voltage ripple ni sebenarnya ialah satu gelombang tidak tentu yang berlaku apabila anda menggunakan power supply. Kebanyakan voltage ripple ni berlaku ketika anda menggunakan watt yang tinggi lah. Macam kalau awak pakai 750 watt punya power supply, awak pakai mungkin dekat-dekat dengan 750 watt, tak ada headroom dekat dalam situ, so voltage ripple ni makin tinggi. So bila voltage ripple ni makin tinggi, so apa masalah yang akan berlaku jika anda tak mengatasi masalah voltage ripple ni? So kalau anda pernah lihat kalau motherboard yang lama-lama, version lama ataupun dah digunakan lama, anda boleh tengok dekat kapasitor dia. Kapasitor dia kadang-kadang ada yang kembung, betul tak? Kapasitor dia ada yang cair, kadang-kadang ada kapasitor yang dah tak bentuk bulat. Kalau solid kapasitor pun kadang-kadang dia dah kembung, kadang-kadang dia meletup. Okey, so itu adalah berlaku disebabkan jangka hayat kapasitor tu dah berkurangan. Okey, jadi kenapa jangka hayat kapasitor tu boleh kurangan? Ia adalah disebabkan oleh satu faktor dia ialah ketidakstabilan voltage, iaitu voltage ripple yang berlaku pada power supply. Jadi jika anda menggunakan power supply yang kurang kuasa, voltage ripple akan bertambah dan akan menyebabkan komponen-komponen dekat dalam komputer anda akan menjadi cepat rosak. Okey, itu adalah satu antara masalah yang berlaku jika anda pakai power supply yang berkuasa rendah. Okey, dan bukan power supply yang mempunyai 80 plus platinum ataupun gold punya standard. Okey, so sebenarnya bila anda cakapkan power supply, guna power supply yang biasa 500 watt dah cukup untuk even 1080 Ti punya graphic card, itu adalah kurang benar. Boleh pakai, tapi ia akan boleh menyebabkan komponen-komponen tu dalam stres dan berlaku masalah stability dekat dalam sistem. Okey, so kenapa kita kena gunakan power supply yang berkuasa tinggi ni ialah disebabkan voltage ripple tu juga boleh menyebabkan stability bila anda melakukan proses overclock.
Okey, kadang-kadang awak buat proses overclock. Jadi bila awak buat proses overclock, penggunaan kuasa dia agak lebih, jadi menyebabkan voltage ripple tu terlampau tinggi. Jadi ketidakstabilan antara voltage tu dia akan ada piawaian dia, voltage ripple ni. Macam kalau untuk satu satu point ni, dia punya voltage ripple tu tak boleh melebihi 40 mikrovolt untuk dia punya perbezaan antara gelombang tu ketika melalui komponen. Jadi bila dia dah lebih daripada 40, ia adalah sangat bahaya kepada komponen-komponen itulah. Dan bila anda overclock, ia akan menyebabkan komponen anda tidak stabil. Maksudnya bila anda menggunakan power supply yang tinggi, bila anda overclock, anda boleh dapat lagi potensi untuk menaikkan tahap overclock tu daripada menggunakan PSU yang berkuasa rendah. Okey, last sekali. Ada orang takut, kenapa nak pakai power supply besar ni, elektrik tak kuat ke? Okey, so sebenarnya bila kita pakai power supply kuasa tinggi ni, sebenarnya dia akan gunakan mengikut berapa kita punya komputer nak draw. Katalah kita punya komputer draw sebanyak 200 watt, so power supply ni cuma supply 200 watt, bil kita pun sekadar 200 watt. Kalau dia nak guna banyak, dia akan supply banyak lah, dia boleh supply lebih, tapi dia akan draw ikut berapa banyak penggunaan yang kita nak pakai, berapa load yang kita nak bagi kat dia. Jadi sebenarnya penggunaan elektrik untuk PSU yang berkuasa besar ni tidaklah tinggi. Okey. Tambahan lagi dia adalah efisien, jadi dia adalah lebih jimat daripada power supply biasa. Okey. Itu di antara beberapa kelebihan mengapa saya memilih PSU unit daripada Crosshair ini dengan watt sebanyak 1200 watt. Okey guys, sekarang saya nak senaraikan ciri-ciri yang perlu anda titik beratkan ketika anda membuat pemilihan power supply unit untuk komputer peribadi anda. Okey, yang pertama, anda perlu memastikan power supply unit yang anda beli itu adalah bersesuaian dengan penggunaan kuasa daripada komputer peribadi anda. Yang kedua, anda perlu juga memastikan power supply unit yang anda beli itu bersesuaian dengan bajet sendiri. Okey, yang kedua, anda perlu tahu berapa lama waranti yang dikeluarkan untuk power supply tersebut. Jika waranti power supply itu adalah panjang, bermaksud pengeluar adalah yakin dengan power supply yang mereka hasilkan dan mereka juga telah membuat uji kaji berapa lama power supply itu dapat bertahan. Okey, yang ketiga, anda perlu membuat sedikit carian di internet mengenai spesifikasi power supply yang anda mahu beli itu. Selepas itu, anda juga boleh membuat carian di internet untuk melihat review-review yang sudah ada di internet untuk power supply tersebut. Okey, dengan melihat carian di internet ataupun melihat review-review yang ada di internet, anda boleh mengetahui segala maklumat mengenai power supply tersebut. Daripada spesifikasi, daripada bacaan, daripada segala maklumat penting mengenai kebolehan power supply itu memberi kuasa kepada sistem komputer peribadi anda. Okey, sekarang saya senaraikan ciri-ciri yang ada pada power supply Corsair HX120i yang menyebabkan saya memilih power supply ini untuk digunakan dalam personal komputer saya. Okey, salah satu sebab kenapa saya memilih power supply unit daripada Corsair HX1200i ini ialah ia mempunyai mod operasi tanpa kipas, iaitu kipas tidak akan berputar pada nilai load tertentu, di bawah nilai load tertentu. Okey, jika power supply anda yang anda pilih mempunyai nilai watt yang lebih rendah dan anda juga mempunyai mod operasi tanpa kipas pada load tertentu, tetapi apabila anda menggunakan power supply unit yang mempunyai nilai watt yang rendah, anda juga menggunakan kebolehan power supply itu sehingga peratus yang lebih tinggi. Jika anda menggunakan nilai ataupun kebolehan power supply itu kepada nilai yang agak tinggi, bermaksud power supply itu tidak dapat beroperasi pada mod senyap. Okey, kenapa saya memilih power supply unit daripada Corsair yang mempunyai nilai watt sebanyak 1200 watt ini? Okey, power supply ini mempunyai mod operasi 0 RPM mode, iaitu kipas tidak akan berputar pada nilai watt yang tertentu. Jadi ia adalah penting untuk anda menggunakan power supply yang mempunyai nilai watt yang besar supaya kipas tidak akan kerap berputar. Jika anda menggunakan power supply yang bernilai watt lebih rendah daripada 1200, anda akan menyebabkan power supply bekerja lebih keras dan menyebabkan kipas akan bergerak sepanjang masa.
Antara sebab lain kenapa saya memilih power supply ini ialah power supply yang mempunyai rating 80+ platinum dan ia adalah power supply yang sangat efisien. Okey, dengan penggunaan kuasa sebanyak 50% daripada jumlah kuasa yang boleh dikeluarkan oleh power supply ini, iaitu sebanyak 1200 watt, saya dapat memastikan power supply ini adalah berada pada keadaan sangat efisien ketika penggunaan yang sangat tinggi. Walaupun power supply ini mempunyai kadar efisiensi yang tinggi, ia tidak memberi sangat impak kepada kadar bayaran elektrik setiap bulan. Anda dapat melihat perbezaannya jika anda menggunakan power supply ini pada jangka masa yang panjang, iaitu beberapa tahun untuk mendapat nilai value daripada power supply yang sangat efisien ini. Okey, sebab utama kenapa saya memilih power supply dari model Corsair HX1200 ini ialah kebolehan power supply ini mengatasi masalah voltage ripple. Okey, kita tahu standard yang sudah dikeluarkan untuk pengeluar PSU ialah sebanyak 120 mV voltage ripple. Tetapi ada juga power supply yang mempunyai voltage ripple yang sangat besar dan ada juga power supply yang mempunyai rating yang tinggi tetapi mempunyai voltage ripple yang agak banyak. Okey, tetapi power supply ini adalah mempunyai voltage ripple yang sangat minimum jika digunakan pada kadar value 50% daripada jumlah keseluruhan watt. Dan jika ia digunakan pada jumlah full load iaitu 1200 watt, ia masih mempunyai kadar voltage ripple yang sangat sedikit iaitu hanya 10 mV sahaja. Okey, antara sebab lain ialah ia boleh dihubung kepada motherboard anda untuk memberi maklumat terperinci mengenai power supply unit dan jumlah kuasa yang digunakan pada komputer anda. Selain itu, ia boleh diubah mode daripada mode single rail kepada multi rail, iaitu mode keselamatan yang menggunakan setiap rail sebanyak 40 ampere ataupun menggunakan single rail iaitu boleh memaksimumkan penggunaan ampere untuk setiap kabel sebanyak 120 ampere. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Okey, jika anda menyukai video ini dan anda mendapat manfaat daripadanya, anda boleh tekan butang like, dan jika anda rasa anda tidak menyukai video ini, anda juga boleh tekan butang dislike. Untuk membantu saya membuat video-video pada masa akan datang, anda boleh klik butang subscribe dan subscribe pada saya punya channel. Dan untuk mendapat notifikasi terkini, anda boleh tekan butang loceng dan anda akan mendapat notifikasi yang terkini tentang video-video yang saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum.